darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, hari ni adalah hari di mana aku akan share pengalaman aku dekat rumah kawan aku. Yang aku cakap, kawan aku ni satu keluarga dia kena buatan orang tu. Okey, so perkongsian ni aku bagi tahu dulu awal-awal. Aku dah minta izin daripada kawan aku tu, and dia pun sendiri mengharapkan untuk aku dedahkanlah benda ni. Tapi aku tak akan mention nama dia dan aku tak akan cerita terlalu detail sebab aku tahu di antara viewer aku ni ada juga di kalangan kenalan-kenalan aku kan, orang yang duduk dekat tempat-tempat yang aku duduk dulu, dan dia mungkin juga kenal kawan aku ni. So aku tak akan bagi tahu lebih detail lah untuk menjaga privasi masing-masing. Cuma kat sini aku akan kongsikan kat korang apa yang aku nampak semasa aku pergi rumah dia dan apa yang dia lalui. Okey, sikit sebanyak korang boleh jadikan iktibar, ataupun mungkin kalau korang tak tahu benda ni sebelum ni, tiba-tiba korang baru sedar yang terjadi juga kat korang, so korang boleh tahulah lepas ni korang patut buat apa kan. And cerita ni bukanlah cerita seram, sekadar untuk pengetahuan. Kalau korang rasa macam boring nak cerita seram, korang boleh skip, tak payah tengok video ni, okey? Okey, cerita dia ni aku akan start dengan aku bagi tahu dulu macam mana Sasilah, maksudnya macam mana aku kenal dengan dia ni, okey? Dia ni sebenarnya asalnya keluarga dia ni memang kita orang kenal sebab dia ni keluarga bisnes. So memang kenal. Family aku pun kenal je, cuma tak rapat. Tapi kakak dia pernah berkawan dengan kakak aku lah. Dan satu ketika dulu aku dengan dia masa waktu kecil dulu, aku pernah lah pergi kat rumah dia tu dan kenal lah parents dia semua. Pernah lah berkenalan dan pernah berjumpa lah orang kata, sebab aku pernah pergi rumah dia waktu dulu. Tapi waktu tu aku kecil-kecil lagi. Cuma masa pergi tu semua family dia semua okey. Family dia lengkap dan semua sihat sahaja. Sehingga kan tragedi ni terjadi dan kebenaran ni terjadi yang aku tahu setelah aku dah besar lah maksudnya. So aku ni start rapat dengan kawan aku ni start bila dia kerja sekali dengan aku. So masa tu lah yang aku tahu lebih detail dan aku tahu kenapa, mengapa sekian. Asalnya dulu aku tak tahu dan aku tak pernah ambil tahu pun sebab aku bukan jenis suka sibuk hal orang. Okey, nak dijadikan cerita, lepas dia dah kerja sekali dengan aku rapat gila dengan dia. Okey, memang rapat sangat-sangat. And dia ni juga ada juga kelebihan macam aku juga. Tapi dia bukan every time. Okey, dia lebih terbatas lah. Maksudnya ada satu ketika tu dia memang kerap nampak, itu masa time dia kena buatan orang tu lah. And then ada part tu bila dia dah rawat apa semua, dia dah okey, dia jarang-jarang nampak. Tapi dia antara family dia adalah orang yang paling mudah untuk nampak benda tu. Kes pertama terjadi waktu kita orang kat tempat kerja. Okey, tempat kerja aku ni masa tu kita orang makan tau. Hari tu siang ke malam? Malam-malam. Okey, masa tu malam lah. Bukanlah lewat malam pun, macam baru lepas maghrib macam tu. So kita orang baru nak makan malam. Jadi kita orang makan selang-selang. First aku makan dulu kan. Lepas tu bila dah settle makan, okey, kat tempat aku makan tu ada je tong sampah. Tapi jenis aku ni memang kita orang akan buang kat tong sampah besar. Tong sampah besar dekat belah belakang. Dia dekat bahagian pipe tempat pipe lah yang kat belakang tu, yang ada generator apa semua benda tu kan, dekat situ. Jadi kat situ memang gelap, dan aku ni seorang yang jenis aku tak tahu kenapa aku kalau masuk kat tempat-tempat macam tu ataupun kat mana-mana untuk sementara, dan aku tahu dah dekat mana tong sampah tu berada, aku tak buka lampu jenis aku, sebab dia ada lampu first je. Masuk tu kat depan tu ada lampu, and then kat belah belakang tu semua tak ada lampu. So aku memang jenis tak buka lampu. And setiap kali benda ni terjadi lepas PKP tau. Lepas dah start PKP, aku memang sentiasa, senang kata hari-hari, aku nampak benda yang macam lembaga besar, berbulu, mata merah, gigi taring panjang, besar lah, memang sampai ke shilling kan. Dia duduk dekat ujung satu sudut, betul-betul dekat bahagian-bahagian ada air apa semua tu tau. So dia memang ada kat situ. Setiap hari aku pergi kat situ untuk buang sampah, memang dia ada kat situ. Cuma aku tak ada ambil pot sangat tau. Kalau aku nampak dia tu, aku just macam pandang bawah, and then aku laju-laju keluar. Aku macam tak beria-ria lah. Dan aku tak adalah war-warkan kat yang lain. Cuma dah nampak tu okey, and then aku buang sampah, settle lah kat situ. Lepas aku settle buang sampah tu, memang benda tu sentiasa ada tau.
Kawan aku ni pun pergi buang sampah juga. And hari tu, okay, sebelum-sebelum ni tak ada tau. Pada hari tu, tiba-tiba dia keluar tu kan, dia jadi macam gelabah. Dia gelabah, dia pergi kat aku. And then dia cakap kat aku. Dia kata dia rasa macam tak sedap. Dia rasa macam dia nampak sesuatu. Macam aku cakap lah, member aku ni bukan jenis nampak daripada kecil tau. Tapi dia boleh nampak lepas dia dah kena buatan orang tu. Lepas tu ada time tu dia boleh nampak, ada time tu tak nampak. Kalau dia tak nampak pun dia akan rasa keberadaan benda tu. So dia ceritalah kat aku apa yang dia nampak. Dia kata, betul tak apa yang dia nampak ni semua-semua. Okay, aku letak nama dia A, aku letak A je. A ni kata kat aku, betul tak apa yang sebelum ni yang dia tanya kat aku lah, apa yang aku nampak tu, benda yang macam ni. Dia ceritalah berbulu tinggi, mata merah kan, ada gigi taring. So aku dengar memang yes, exactly apa yang aku nampak. And then aku tahulah yang dia tak tipu, sebab dia nampak benda yang sama macam aku nampak. So aku cakap, so apa je dia buat? Tak, dia duduk diri dekat tempat, and dia bagi tahu exactly tempat yang mana aku nampak tu. Sebab aku sebelum ni pernah je jumpa orang yang macam beberapa kenalan aku tu, yang dia kata dia nampak macam aku nampak tu, tapi apa yang disampaikan kat aku daripada cara bentuk yang diceritakan dengan keberadaan benda tu macam berbeza. Tapi itu bukan bererti aku tuduh dia tipu tau. Dia mungkin nampak benda lain ke spesies lain ke, wallahu alam. Cuma yang ini aku jadi teruja sebab dia tahu dan dia nampak apa yang aku nampak dan apa yang betul-betul dekat mana keberadaan benda tu. So aku macam betul lah. Lepas tu aku tengok dia macam risau. So bila tengok keadaan dia macam tu, aku pun cubalah bagi dia tenang, tak apalah, abaikan je, biarlah dia tak ada apa kan. And then suruh dia baca doa apa semua, okey peristiwa tu. Lepas daripada tu, kerap lah kita orang berkongsi cerita. And then aku banyak lah cerita. Dia pun cerita pasal aku apa semua. Sampailah satu ketika tu, ada satu hari tu macam hari raya ke, macam tu, dia ajak aku dengan kakak aku pergi rumah dia kan. Mak dia buat makan-makan. Jadi hari tu masa nak pergi tu, first sampai dekat rumah dia tu, aku dah macam tak selesa. Masuk je, pijak je kaki dalam rumah dia tu, dia rasa macam something yang tak berapa best. Tapi masa tu aku tak nampak keberadaan benda tu tau. Aku ni jenis aku, kalau benda tu memang ada, kebiasaannya kalau aku pergi rumah orang, aku memang akan terus direct nampak tau. Tapi kalau mungkin masa aku pergi tu, sebab mak dia ni sekarang memang dah kuat mengaji, memang orang-orang alim, orang-orang masjid juga tau. Mungkin juga masa aku pergi tu benda tu tak boleh masuk, atau mak dia memang dah kerap pagar rumah ke, wallahu alam. Yang pasti masa tu memang aku tahu keberadaan tapi tak nampak. Jadi aku tak adalah borak-borak panjang terus nak nilo-nilo mata ke apa semua, tak adalah. Okey, kita orang pun makan. Tengah borak-borak tu tak tahulah ada satu topik yang membuatkan mak dia terbuka cerita tentang kisah lama. So aku ni dah lama tau tak kenal dah lama tak pernah datang rumah dia. So maknanya last aku kenal family ni waktu aku kecil dulu. Bila aku dah besar, mak dia pun cerita balik kisah dulu tau. Maksudnya macam adalah topik, bukanlah sewenang-wenangnya mak dia nak dedahkan cerita ni. Ada satu kes yang membuatkan mak dia nak bercerita lah. So mak dia cerita kat aku kisah silam. Mak dia cakap lah bapak dia dulu kena buatan gini. So bapak dia ni start kena buatan orang start daripada sakit kaki mula-mula. Tapi bila pergi hospital tak dapat detect apa. Lepas tu benda tu naik dan jadi lumpuh. Okay, start lumpuh tu mak dia jaga lama sangat-sangat. Lepas start lumpuh, masa tu awal-awal lumpuh, kaki macam tu je ke bawah pinggang ke bawah. Lepas tu lama-lama start sampai ke mulut and tak boleh bercakap langsung. Jadi orang ni attack slow tau. Jadi mula-mula bapak dia yang kena. And family dia ni memang tak dinafikan lah. Dulu mak dia ni seorang yang memang hardworking, mak dengan bapak dia. Diorang ni businessman, businesswoman. So memang business family lah. Jadi diorang ni memang sangat-sangat macam orang kata, kalau dia bisnes makanan tau. Tapi kalau orang kata dia, kalau orang sakit hati dengan dia pun, sepatutnya orang tak sepatutnya sakit hati. Sebab mak dia tu masak sedap. Memang mak dia tu layak berniaga. Maksudnya kalau nak kata orang tak puas hati dengan dia sebab tak makanan tak sedap tu memang tak logik. Melainkan orang tak puas hati sebab orang dengki. Jadi bapak dia start kena and sampai meninggal lah dia buat benda tu. Sebab benda tu bila kalau orang santak ataupun sihir, dia masuk kat dalam badan, organ dalam badan kita jadi tak sihat tau. Jadi bapak dia meninggal. Lepas bapak dia meninggal, mak dia ingatkan macam dah tak ada apa sangat lah maksudnya. So start pada tu lah mak dia dah jadi seorang yang kuat, tabah. Mak dia ni single mother and sangat-sangat hebat lah. Aku respect mak dia sebab mak dia boleh membesar anak dia dengan baik. Lepas kehilangan tu dia ingatkan dah habis dah dendam ataupun kisah-kisah benda-benda tak best macam ni. Lepas tu berjangkit pula ke abang dia, anak sulung dia kena buatan juga and pergi hospital. Okay, sebenarnya abang dia ni ada sakit tau. Memang doktor pun declare dia sakit ni lah. Tetapi sikit sebanyak pun terkait dengan perbuatan orang juga. Sebab kau tahu tak, kita yang sihat kalau kena sihir ataupun kena santau pun boleh jadi sakit.
tak semena-mena. Apatah lagi orang yang ada sakit, lepas tu kau tambah lagi dengan benda bukan-bukan jarum, paku segala bagai tu, lagilah sakit kan. Jadi abang dia pun meninggal juga. So dalam keluarga dia dah kehilangan 2 orang tau. Memang sedih sangat cerita dia dan memang sangat-sangat aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi mak dia seorang yang sangat kuat lah. Macam-macam dugaan mak dia lalui. Untuk pengetahuan korang, mak dia sendiri cerita kat aku tau. Mak dia ni dulu sangat-sangat tak percaya benda-benda macam ni, hantu apa semua. Kira mak dia pemikiran macam moden lah. Mak dia tak percaya benda-benda macam ni. Tapi tidaklah mengatakan, walaupun mak dia tak percaya, taklah sampai tahap mak dia tu mempersenda ke orang-orang yang percaya benda-benda macam ni. Mak dia tak macam tu pun. So mak dia ni buat haluan sendiri sahaja tanpa mengganggu orang lain. Tetapi still ada orang sakit hati. Aku dengar cerita dia memang sedih. And then mak dia cerita lah, first aku cakap macam mana tahu gini-gini. Aku saja nak borak-borak nak tahu pengalaman mak dia. Mak dia cerita lah, mak dia pernah sampai tahap mak dia kata mak dia jumpa toilet dia ni macam ada lubang sikit tau, belah atas, belah dekat belakang tu kan. And dia kata dia pernah terjumpa satu macam botol, ada benda tak kuning, ada rambut ke, ada tulang ke apa benda tu, ada jumpa orang selit dekat atas tu. Dan rumah dia ni, kalau toilet dia belah belakang tu, orang memang boleh lalu belakang and letak something kat situ. Nak ceritakan betapa struggle-nya orang tu buat, tak cukup dekat tempat dia berniaga, tak cukup dekat situ, dekat rumah, anak beranak semua. Kalau boleh dia nak hapuskan orang-orang kuat dalam rumah tu. Yang utama yang masak dalam rumah tu mak dia. And mak dia ni alhamdulillah lah kan, masih kuat, sihat apa semua. Lepas tu masih boleh lagi lawan, maksudnya sampai sekarang pun mak dia banyak amalkan, mengaji apa semua. Mak dia seorang yang sangat-sangat strong lah. And then bapak dia tu memang orang utama lah nak ulang alik pergi bisnes tu. So dia dah ambil dah, dia dah macam betul ajal maut tu di tangan Allah, tetapi disebabkan perbuatan manusia yang tak berguna ni yang membuatkan tu dia jadi macam tu. Jadi bapak dia dah tak ada. Abang dia pun lepas bapak dia tak ada, abang dia ganti tempat kerja-kerja bapak dia ni. So orang kuat juga kan, dia pun tarik juga, dia buat juga. Dia senang kata selagi ada di antara family tu yang percaya, dia akan hapuskan okey orang ni. So mak dia cerita-cerita macam tu, tiba-tiba satu kejadian pelik berlaku di mana benda tu lalu. Okay, dia lalu betul-betul and aku nampak kelibat tu. Lepas tu dia keluar. Lepas tu aku macam dah terdiam. Tengah kita orang borak-borak, aku terus terdiam. Lepas tu yang member aku tu pandang aku, kakak aku pun pandang aku. Lepas tu aku pandang dekat mak kawan aku tu kan. Lepas tu mak kawan aku tu macam dia dah datang tu. So bila nak ceritakan benda ni, bila kita orang borak pun dia tahu. Okay, aku tak tahulah macam mana. Mungkin sebab dia pun mengamalkan benda ni, mungkin dia pun berkawan dengan benda tu, aku pun tak tahu. Tapi dia tahu kita orang borak benda tu. So dia datang tu macam diberi amaran tau. And then dia ketuk-ketuk pintu. Aku dengar semua benda tu. Lepas tu aku pandang kat mak kawan aku tu. Mak kawan aku pun macam baca beberapa ayat-ayat kan. Mak dia dah biasa lalui benda tu. So mak dia pun baca, sekejap makcik tu dah buat gini. Okay, lepas tu mak kawan aku ni pun tiup dekat tingkap tu. Tu senyap sekejap. Lepas tu borak-borak lagi, dia datang lagi, dia kacau. Senang katanya dia tak nak bagi mak kawan aku ni cerita langsung tu hal benda ni. Bila sampai tahap tu aku nampak benda tu terbang. Kau tahu tak, benda-benda yang jenis macam ni kan, dia macam buruk sangat-sangat. Dia tak macam muka biasa-biasa. Kalau korang nak tengok dan cerita pun selalu ni benda-benda macam serabai kan. Okay, rupa dia yang aku nampak pada masa tu mungkin banyak jenis, tapi pada masa tu yang aku nampak dia tebal tau. Tebal, tinggi kan. Lepas tu bukan bulu, tapi dia macam, tak tahulah, dia macam pembagi badan dia tu macam tu. Lepas tu muka dia buruk, muka dia panjang sangat-sangat. And then kat sebelah tepi ni macam ada macam lendir-lendir darah. Aku tak tahu. Sangat-sangat buruk. Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi macam itulah, apa yang aku nak gambarkan susah. Tapi begitulah rupa dia yang membuatkan aku macam mana dia boleh deal dengan benda tu. Lepas pada hari tu, adalah lagi hari yang seterusnya tu, aku datang dekat rumah dia lagi tau. Aku nampak benda yang sama. Mulanya kita orang cerita biasa, lepas tu sampai terbuka cerita yang menyertakan mak dia nak ceritakan kisah orang ni. Sebab adalah kes-kes lain yang membuatkan terkait kisah ni. Benda tu datang lagi. Dan waktu tu sampai aku pergi tengok kat luar, kat mana rupanya duduk atas bumbung. Macam tak boleh cakap langsung pasal benda ni tau. Ada satu peristiwa tu, aku ajak kawan aku tidur rumah aku. Korang pun tahu kan, aku pernah share dah sebelum ni yang kes aku dengan kakak aku duduk rumah tu, ada orang cuba nak attack kakak aku, lepas tu gangguan kat rumah tu kan. Waktu dia tidur tu sebenarnya tak adalah teruk sangat gangguan, cuma benda-benda macam tu ada je kadang-kadang menyinggah.
Nak dijadikan cerita, satu malam tu dia tengah buat Bigo live, and then dia boring, tak tahu nak borak apa dengan orang kat dalam live dia tu. Dia cakap kat aku, jomlah join Bigo dia ni kan, live dia ni. Lepas tu aku cakap tak apalah, mula-mula main tarik tali, tak apa. Pap, dia ajak juga, aku pun join. So masa kat live Bigo dia tu, aku yang berborak. So dia kata, okay, hari ni dia kenalkan lah kat live dia, okay, ada kawan dia nak bercerita. Okay, aku pun okay, and aku pun bercerita. Tu aku cakap kat dia, aku tak tahu nak cakap apa, sebab aku ni kalau tak ada topik apa-apa, aku tak reti. Aku bukan jenis yang macam tiba-tiba nak ni kan. Dan dia pun kata, tak apalah, masuk je lah. Aku pun okay, aku nak cerita apa ya, macam tu. Aku tahu cerita hantu je lah, sebab pengalaman aku penuh dengan cerita hantu macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak apalah, share je cerita hantu ke apa ke, yang mana tahu. So bila cerita hantu, cerita berdasarkan pengalaman kita, so lancar je lah kita borak kan. Okay, aku pun borak lah, walaupun aku tahu entahlah live tu, tak tahulah kan siapa yang tengok kan. Borak, ceritalah beberapa perkara. Dan sehingga kan kita orang cerita sesuatu benda tu, and then kawan aku pun menyampuk. So kawan aku pun, kita orang rancak lah bercerita, sama-sama naik bercakap. Lepas tu tak ada berapa lama tu, aku dah nampak ada satu benda tau. Ada satu benda daripada tingkap luar tengah memerhati tau. Jadi benda ni, dia macam, dia tak ada nampak susuk badan, dia hanya nampak mata saja. Mata dia besar sangat-sangat, tapi bukan bentuk bulat. Dia macam, bentuk dia macam tak sekata, macam sengit-sengit sikit biji mata dia tu besar. Lepas tu aku pun macam dah nampak. Lepas tu aku pandang bawah. Lepas tu aku cakap, aku rasa cukup sampai sini je lah cerita kita kan. Okay, dan kawan aku pun okay, tak apalah. Lepas tu kawan aku kata, kenapa rasanya tak sedap dia macam tu. Lepas tu aku macam diam je, aku nak tengok dia nampak ke tak nampak. Tapi dia tak cakap dia nampak, sebab kalau dia nampak dia akan beritahu kat aku. Tapi dia rasa dah, dia kata macam tak sedap. Tiba-tiba emosi dia terus jadi tak stabil loh. Dia tiba-tiba macam nak marah. Dia macam entah, dia jawab telefon dengan boyfriend dia pun masa tu macam acuh tak acuh. Aku macam pelik lah, kau kenapa kan. Aku macam tak faham kenapa macam tu. Jadi dia ni jenis yang macam tu. Maksudnya aku tahulah bila ada keberadaan benda-benda macam tu kan, dia akan auto jadi macam lain. Dia memang dapat detect macam tu. Cuma dia tak tahu benda tu ada ke tak, and dia rasa tak sedap tu, dia pun tak tahu punca. So member aku memang jenis macam tu. Kesian lah, sebab dia mungkin salah satunya efek daripada orang buat dia, nak bagi dia terganggu macam tu kan. Jadi aku pun try lah, so talk dengan dia okay. Tapi dia memang tak nampak benda tu, and aku tahu benda tu sebenarnya bukan datang daripada rumah aku, sebab hari-hari sebelum tu tak ada pun benda tu kat rumah aku. Okay, lepas tu aku pernah juga satu ketika kita orang pergi karaoke. Okay, aku dengan dia karaoke lah. Masa kat karaoke pun dia buat live Bigo juga. Dia memang aktif lah masa tu lah. Sekarang dia dah tak aktif lah Bigo. So dia buat live Bigo, dia macam nyanyi-nyanyi, tak apalah, menyanyi semua. Okay, mula-mula okay. Lepas tu turn aku nyanyi. Dia tengah duk borak-borak layan orang kat Bigo tu. Okay, tak ada lama tu kan, dia dah macam acuh tak acuh. Dia macam mood dia dah ke laut tau. Sebenarnya masa kita orang karaoke tu, memanglah bilik tu ada something, tapi benda tu duduk bawah meja, and benda tu pun bukanlah menyeramkan yang sampai buat kau terganggu. Jenis aku, kalau aku pergi karaoke, kalau aku nampak benda-benda yang tak best ni kan, contoh kan, aku akan nampak dia kat situ, and then okay, dah, aku macam buat tak tahu je. Sebab kita pun macam kita tak tahu. Sebab kita bukannya boleh pergi karaoke tu tengok bilik dulu baru bayar. Kita dah bayar, and menyanyi je lah, ignore je lah dia. Lagipun dia tak kacau kita. Macam pula kalau benda yang aku nampak masa tu, dia ada bawah meja. Bawah meja dia macam bentuk orang tau. Dia panjang tapi tangan dia macam ni. Dia berduduk bawah meja tu, and dia tak kacau. And bagi aku tak ada apa. Aku ingat tak ada apa-apa. Rupa-rupanya efek juga kat kawan aku. So masa kita orang rasa tu, tiba-tiba mood dia jadi ke laut. Mood dia macam nak jadi nak marah. Dia pun tak tahu lah. Dia kata dia tak tahu lah. Tapi faham dia macam depressed, anxiety lah macam tu. Jadi aku pun bila dia tak nampak, aku malah cakap. Sebab nanti kalau cakap, tiba-tiba dia akan takut. So macam tu lah keadaan kawan aku. So perkongsian yang aku nak sampaikan kat korang ni, memang cerita ni bukan cerita seram. Cuma perkongsiannya korang boleh dapat tahu apa yang kawan aku lalui, apa yang family dia kena. Sikit sebanyak korang boleh dapat detect benda-benda ni. Bila orang buat kita macam tu lah diri kita. Ada orang dia kena, dia takkan rasa langsung dia kena, dia rasa macam life dia normal, cuma emosi dia berubah. Dan orang yang kena tu, dia takkan perasan benda tu. And family kawan aku ni kena sangat-sangat teruk, sampaikan tahap macam dia tak bagi tau keluarga ni bahagia. Kalau macam kawan aku ni sendiri, dia ada hubungan dengan someone ke apa ke, mesti hubungan tu tak lama. Begitu juga dengan kakak dia and family dia. Nak ceritakan tak boleh bahagia dan tak boleh berjaya tau dalam keluarga dia tu. Apa benda yang mak dia tak pernah kena. Mak dia masak, kadang-kadang nak meniaga. Kau faham tak sifat, kau faham tak perasaan orang yang nak meniaga, lepas tu tiba-tiba kena sabotaj, tiba-tiba makanan dia basi. Berapa banyak kerugian dia. Aku tak faham kenapa masih ada lagi, kenapa manusia tergamak buat macam tu. Sedangkan benda-benda tu semua bukan kuasa kita. Kita tahu yang hanya boleh menghidup dan matikan kita hanya Allah. Kenapa kita nak lawan takdir tu? Kenapa kita kejam buat itu buat ini? Aku tak tahu
aku tak tahu apa pemikiran orang-orang yang buat benda-benda macam ni, yang menyekutukan Allah. Tak takut azab akhirat dia. Aku macam, weh, serius doh. Cerita dia memang terlalu tragedis. Aku nak cerita terlalu detail pun macam tak berapa best. Aku rasa macam tak sampai hati. Cuma kan, apa yang aku nak beritahu kat korang ni, masa yang hari seterusnya aku datang tu, yang aku nampak atas bumbung tu kan, rupa dia yang bodoh tu kan, dia macam, kau faham tak? Dia yang datang. Engkau entah siapa-siapa datang kat tempat orang, lepas tu kau pula yang mengamuk-ngamuk. Dia macam kalau macam tu loh. Dia macam, aduh, susahlah aku nak cakap, tapi rupa dia macam tu lah. Dia macam betul-betul kejam mau. And mak dia sendiri cakap kan, okay, ni aku beritahu kat korang perkongsian untuk korang tahulah benda ni, sekiranya korang pernah alami benda-benda macam ni. Kalau korang mimpi, okay, katakanlah korang sebelum ni dah pernah kena ganggu, okay, benda-benda tu ada kat rumah. Lepas tu kalau korang mimpi, kerap mimpi orang tu, orang yang sama yang buat benda tu, itu adalah petanda tau. Kadang-kadang Allah memakburkan doa korang untuk, macam korang mesti tahu, nak tahu apa, siapa yang anai korang, doa-doa orang yang tenaya kan dimakbulkan. Jadi bila korang memohon betul-betul, Allah bagi petunjuk. Dan jangan anggap mimpi yang korang mimpi itu sebenarnya mimpi mainan tidur. Kadang-kadang bila orang yang terzalimi ni, dia dapat bertanda macam tu, itu tandanya Allah nak beri kebenaran tau. Dan sikit sebanyak nak bagi ruang untuk kamu pergi berubat, lawan balik dia. Itu tanda-tanda dia. Lepas tu kalau korang rasa kat rumah korang kerap kena ganggu, banyak sangat gangguan, sampaikan anak-anak pun tak okey, family, rumah tangga ni bukan sahaja keluarga besar, orang yang baru kahwin. Sebab itulah orang cakap kebahagiaan kita jangan tunjuk sangat. Kadang-kadang manusia ni, penyakit ain ni, kita tak perlu tunggu sampai kita kenal dia. Cukuplah kita tengok dan kita sakit hati pun dah boleh datang dah tiba-tiba sifat mendengki, sabotaj sana sini. Benda aku cakap ni real tau. Aku bukan cakap sebab nak bagi korang taksub dengan apa aku cakap. Aku bukan share dengan korang sebab aku nak bagi korang percaya apa aku cakap ataupun terpengaruh dengan apa aku cakap. Tak, aku nak dedahkan kebenaran. Maksudnya bila korang lalui benda tu, tolong carilah perawatan Islam yang terdekat, yang dipercayai, okay, yang boleh dipercayai. Pergi berubat. Jangan tangguh-tangguh. Benda ni wujud, bukan sekadar wujud, memang dia ada tau. Dan sekarang makin banyak. Zaman-zaman orang terdesak ni, Masya Allah, aku cakap kat korang, memang ramai sangat yang percaya benda-benda macam ni. And mak dia saja boleh bertahan sampai tahap ni, aku memang respect sangat-sangat kat dia. Dan aku harap sangat-sangat lepas yang akan datang ni, family tak ada apa-apa. Member aku ni baru kahwin tau. Lepas tu dia baru kahwin pun macam-macam tau gangguan yang dia dapat. Dia, kau bayangkan orang muda lalui benda-benda macam ni, dugaan macam ni, besar dengan keadaan yang mencabar macam tu. Kau ingat senang ke? Walaupun korang rapat dengan siapa-siapa sekalipun, sebaik mana pun dia dengan kita, jangan letak 100% kepercayaan dia. Sebab orang yang buat keluarga kawan aku ni adalah orang yang pernah rapat dengan mak dia, dan adalah orang yang pernah mengunjung rumah mak dia. Aku cakap engkau bukan sekadar orang yang tak kenal je berani buat bukan-bukan kita tau. Orang yang terdekat lah potensi paling tinggi untuk menganiaya kita sendiri. So guys, sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergudis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.